Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk hari ini ialah hidangan pastry. Pastry merupakan campuran dough yang diperbuat daripada tepung, lemak dan cecair. Hidangan pastry termasuk pelbagai jenis pie, tart dan juga quiche. Setiap pastry mempunyai kadar sukatan yang berbeza. Sukatan dan kaedah mencampurkan lemak ke dalam tepung akan menentukan jenis pastry yang dihasilkan. Klasifikasi pastry. Ada 5 jenis pastry, iaitu pastry rapuh, pastry lapis, pastry Danish, pastry pillow dan juga pastry choux. Kita akan masuk satu persatu jenis pastry ni. Pastry rapuh. Pastry rapuh ni pastry yang paling mudah. Kaedah dia gaul dan ramas. Contoh sardin gulung, tart buah-buahan dan juga quiche, quiche Lorraine. Ini contoh. Kemudian yang kedua pastry lapis. Ini sejenis gabungan dough, tepung dan juga lemak. Juga dipanggil puff pastry. Kandungan lemak dia tinggi, sebab tu dia akan menjadi lebih ringan, rapuh dan juga lebih berlemak. Contoh dia curry chicken puff, cinnamon roll puff. Kemudian pastry choux. Pastry choux pastry yang sangat ringan dan juga dia berintikan krim. Kaedah dough tu dimasak dan diadun dengan telur dan dibentuk. Contoh dia cream puff dan juga chicken eclair. Kemudian pastry pillow. Pastry pillow ni pastry yang nipis, dia tak stabil. Kemudian dia mudah pecah. Contoh dia baklava dan juga apple strudel. Yang kelima pastry Danish. Pastry Danish ni dia hampir sama dengan pastry lapis. Beza dia ialah penggunaan yeast. Dalam dough tu dia menggunakan yeast. Jadi contoh dia cherry almond Danish, tu cherry pinwheel. Kemudian bahan-bahan utama untuk kita membuat pastry, iaitu gandum, cecair, telur, lemak dan juga gula. Kita akan masuk satu persatu bahan ni. Yang pertama tepung gandum. Tepung gandum ni dia bahan utama dan dia juga berfungsi sebagai sumber karbohidrat. Berfungsi sebagai penyerap cecair dan menggabungkan dough pastry. Seterusnya dia membentuk jaringan gluten sehingga terbentuk struktur akhir produk. Gluten tu ialah protein dalam tepung. Kemudian tepung yang lembut, wheat gluten untuk pastry rapuh. Kemudian tepung bergluten tinggi untuk pastry lapis. Itu untuk tepung gandum. Seterusnya cecair. Cecair kita boleh gunakan air, susu dan juga lemon yang dia bertindak sebagai pelembab ataupun binding agent. Dia membantu pembentukan gluten dan melarutkan tepung serta bahan-bahan kering lain. Sumber tekanan uap air semasa proses pembakaran pastry. Jadi dia sebagai sumber tekanan uap air. Kemudian membantu mengaktifkan yeast dalam penghasilan pastry Danish. Dia air ni membantu yeast tu aktif. Kemudian penggunaan bergantung pada jenis pastry, suhu, cuaca atau kuantiti bahan. Jadi cecair tu nak banyak mana bergantung pada jenis pastry. Yang seterusnya telur. Telur dia berfungsi sebagai cecair yang menggabungkan adunan
pastry. Dia menambahkan kandungan nutrien kepada pastry, meningkatkan rasa dan keenakan pastry. Seperti juga air, telur ni juga dia membantu dalam proses pembakaran. Dia menghasilkan uap untuk menaikkan pastry. Sebab tu kadang pastry tu nampak dia lebih naik sikit. Okey, seterusnya lemak. Lemak ni dia berfungsi untuk membantu meringankan kandungan nutrien dan menambahkan kelazatan pastry. Jadi contoh lemak yang kita gunakan mentega, margarin, pastry margarin dan juga shortening. Apabila pastry dibakar, kelembapan dalam mentega bertukar menjadi wap. Kalau awak guna margarin lah. Karbon dioksida dilepaskan daripada penaik, kemudian lapisan dough meningkat dan mentega ni membantu untuk memerangkap udara, menjadikan pastry awak tu lebih ringan dan juga rangup. Okey, pastry margarin digunakan untuk menghasilkan pastry lapis dan juga pastry Danish. Okey. Bahan yang seterusnya gula. Gula kita gunakan untuk memberi rasa. Juga untuk melembutkan gluten. Okey, kemudian gula ni kita perlu larutkan dulu. Larutkan dulu di dalam cecair. Barulah kita gunakan. Kalau kita gunakan gula kasar, dia akan menyebabkan permukaan pastry tu berkristal apabila dimasak. Sebab tu kita akan gunakan gula halus ataupun gula kastor. Untuk buat pastry ni kita sesuai gunakan gula halus ataupun gula kastor. Okey, kita dah siap semua bahan. Dah tahu apa pastry. Jadi kita nak merancang menu. Nak merancang menu untuk pilih pemilihan resepi kita. Kita nak buat nak masak apa, pastry kita tu jenis apa. Jadi ada 5 langkah untuk merancang menu. Yang pertama sekali awak kena merancang menu hidangan tu. Nak menu apa. Kemudian memilih resepi. Pilih resepi apa yang awak nak buat. Kemudian dah tahu apa yang awak nak buat, dah tahu resepi, barulah kita tengok pula senarai alatan dan juga bahan yang kita gunakan. Kemudian barulah kita membuat pengiraan kos dan akhir sekali proses penyediaan lah. Proses penyediaan, memasak, menghias dan seterusnya menghidang. Okey, sekarang kita masuk Miso Plus. Kalau tengok dalam ejaan dia tu Mise en Place. Ini adalah dalam bahasa Itali. Sebutan dia Miso Plus. Okey. Apa yang berlaku, persediaan awal yang kita boleh lakukan sebelum amali kita jalankan. Okey, yang pertama awak kena kenal pasti resepi awak, bahan yang diperlukan. Kena pastikan betul awak tahu resepi awak tu bahan dia apa. Okey, yang kedua, sediakan bahan. Sediakan bahan utama bagi penyediaan pastry itu. Ketiga, timbang dan sukat bahan yang dengan tepat. Timbang dan sukat bahan dengan tepat. Yang keempat, sediakan lebih awal. Sediakan inti lebih awal. Mengikut resepi lah. Resepi apa awak nak buat. Kemudian bakar bahan-bahan yang awak boleh bakar dulu. Bahan-bahan kering awak boleh bakar dulu. Contohnya macam kekacang. Ataupun yang benda awak perlu rendam, awak boleh buat dahulu. Kemudian yang keenam, rendam. Tadi sama dengan bakar tadi. Bakar, rendam, awak boleh buat awal. Yang ketujuh, susun bahan dalam bekas yang sesuai. Jadi bahan-bahan yang awak dah siap semua tu, awak susun dalam dulang. Jadi senang bila kita nak proses memasak, semua dah ada. Tak perlu terkejar ke mana-mana. Terkejar ke sana kemari. Okey. Proses memasak. Memasak, menghias dan menghidang hidangan pastry. Contoh yang cikgu bagi hari ini adalah tak telur. Dalam buku teks awak pun ada. Kita dah ada tahu dia punya bahan dia. Kita bahan untuk inti. Kemudian cara membuat dia pastikan lengkap supaya bila kita memasak, kita kalau boleh kita hafal kita punya
resepi ni supaya bila kita masak tidak ada masalah, dan perlu ikut turutan dia Okey. Setelah siap semua, setelah awak siap masak semua, kita akan menilai, menyediakan refleksi dan juga dan saya akan tunjuk cara pengiraan kos Okey, bila awak dah siap masak, kita akan menilai hasil dia Contoh dia, awak buat hasil untuk tak telur yang awak dah buat tu. Jadi awak akan tengok dari segi apa aspek dia Biasa 4 yang utama yang awak perlu nak tengok tu ialah rupa rupa, dari segi warna, dari segi tekstur dan juga dari segi rasa dia. Ni 4 utama yang kita akan nilai banyak lagi kita akan nilai. Okey, contoh dia dalam saya bagi dekat yang saya bagi tu, bentuk kulit, rupa dia kulit tat kekal Okey, yang warna dia, warna kulit tat coklat coklat cerah. Lagi apa? Warna topping dia kuning okeylah, awak tengok baca sendiri. Tekstur kulit, tekstur dia kulit tat lembut, rasa dia manis dan berkrim, dan seterusnya lah. Dan akhir sekali awak kena buat refleksi. Dari segi penilaian tu, awak kena buat refleksi. Apa kekuatan, apa dia punya kelemahan awak boleh nilai sendiri. Bila awak buat amali, awak boleh nilai sendiri awak punya kekuatan. Kekuatan awak apa, kelemahan awak apa, kemudian cadangan apa yang perlu kita atasi untuk mengatasi kita punya kelemahan ataupun kalau kekuatan. Okey, itu adalah satu kelebihan. Okey, kemudian cara pengiraan kos kita kena cara pengiraan kos. Contohnya dalam hidangan tat tu saya dah bagi dah. Dia ada kos bahan kering. Dia ada juga bahan basah, tapi untuk kita punya pastry ni dia tak ada bahan basah, semua kita guna bahan kering. Kemudian kira upah, kita dah belajar sebelum juga pengiraan upah. Dia kena bilangan pekerja, masa dan juga kadar upah lah, berapa yang kita nak beri ikut kadar. Kemudian kos sampingan, kos gas, elektrik, air yang kita gunakan. Dan akhir sekali kos sajian lah, kecampurkan semua sekali. Okey, reka cipta resepi awak kena reka cipta resepi baru. Untuk semua masakan kita kena belajar mencipta resepi baru. Macam sekarang ni awak belajar pastry, awak kena cipta resepi baru untuk pastry. Awak boleh ubah suai, awak boleh inovasi. Contohnya kalau pai ayam tu, awak boleh inovasi baru, pai ayam tu awak buat dia berlapis. Contoh yang cikgu bagi kat bawah tu. Dia akan berbeza. Pastry yang biasa dengan pastry yang lapis. Pastry yang biasa kita lapiskan pula dengan pastry yang lain. Okey. Akhir sekali, sebagai rumusan, kita dah tahu, kena tahu jenis pastry yang kita nak masak. Kemudian kita tahu teknik dan bahan yang betul. Kemudian kita kena mengikut langkah perancangan menu yang lengkap dan sempurna. Okey, sebelum berakhir, cikgu sediakan satu kuis. Kuis ringkas. Awak boleh jawab dalam masa 5 minit pun awak boleh jawab. Okey? Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.